Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, semua kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin Siri 58, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Yang mana belum subscribe tu sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Dalam kesempatan ni saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Semoga tahun depan akan menjadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelum ni, dan semoga Allah lindungi kita semua, InsyaAllah. Okey, macam biasa kita selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Datuk TJ tersenyum. Dia dah tahu rasa sebenar kenapa Samat Perang menentang bermati-matian masa dia ikut rombongan Mama Bukit cari rotan dulu. Sudahlah Samat, lupakan semuanya tu. Sebulan 2 lagi saya nak pindah ke Kuala Lumpur. Anak saudara saya ajak saya ke sana. Katanya dekat sana banyak peluang berniaga. Kau bergurau atau bersungguh-sungguh Samat? Bersungguh-sungguh. Dekat mana? Kuala Lumpur tu luas. Dekat kampung Nakhoda, Batu Cave. Pacak rumah dulu. Sementara nak bertapak, malam isteri saya jual mi, siang saya jual ikan dan sayur dekat Pasar Selayang. Beberapa bulan kemudian, Samat dan isterinya pindah ke Kuala Lumpur. Berita terakhir yang TJ dengar dari kawan-kawan Samat Perang, dia dah jadi ahli perniagaan yang berjaya dekat kampung Nakhoda. Tanah haram yang dia duduk tu dah menjadi bilik dia sendiri dan buat rumah batu 2 tingkat. Samat Perang banyak menghabiskan masa lapangnya dekat masjid. Dah 2 jam TJ duduk dekat pangkal pokok kabu dekat tebing sungai. Tak ada seekor ikan pun yang dia dapat. Tiba-tiba ada orang tegur dia dari belakang. Rupa-rupanya Samat Perang. Dia balik kampung tu nak tengok rumah lama dia. Samat Perang cadang nak jumpa Datuk TJ sekali. Dia sengaja lalu tepi sungai tu, redup sikit katanya. Lepas berbual kejap dengan TJ, Samat Perang pun beredar. Hari dah nak masuk lewat petang, tapi seekor ikan pun TJ tak dapat. Hari tu TJ pulang dengan tangan kosong. Muka masam je bila sampai rumah. Nenek dia tegur pun TJ tak menjawab. Nenek dia tegur lagi. Barulah TJ menjawab. "Tama, aku bercakap dengan kamu ni. Kenapa kamu diam?" "Saya marah tak dapat ikan, Nek." "Itu puncanya. Apa kau dah lupa? Rezeki kita dari Allah. Kalau kau dah berusaha tapi tak dapat, ertinya rezeki kau tak ada. Kau nak melawan kuasa Allah." "Tidaklah begitu, Nek. Kalau dah tahu, kenapa kau nak marah? Kau kena bersyukur sebab hari-hari lain kau dapat ikan." TJ terdiam dengan kata-kata nenek dia tu. Kemudian dia bangun menuju ke arah datuk dia yang tengah duduk termenung dekat penjuru halaman rumah sebelah kanan. Tangannya masih pegang cangkul. TJ bersuara, "Ada Pakcik Samat Perang jumpa tu?" "Ada, dia baru je balik." Kemudian Datuk TJ dan TJ beredar dari situ menuju ke bawah pokok mangga yang tak jauh dari kaki tangga. Dekat bawah pokok tu, Datuk TJ buatkan pelantar papan yang muat untuk 4 orang duduk bersila. TJ dan Datuk dia terus duduk dekat situ. Beberapa minit kemudian, Nenek TJ datang bawa 2 cawan kopi panas. Nenek TJ bertanya, "Apa cerita Samat Perang dengan awak? Saya nampak tadi bukan main rancak berbual." "Tak ada apa-apa, cuma dia bertanya pendapat saya tentang tanah dan rumahnya yang dah ditinggalkan dekat 2 tahun tu." "Kenapa pula?" "Dulu dia suruh anak buahnya duduk dan bersihkan tanah, tapi anak buahnya tak nak. Kata mereka tanah dan rumah tu berhantu. Dia suruh awak duduk situ." "Tidak." Datuk TJ terus menghirup air kopinya. Kemudian dia kedutkan kedua belah keningnya macam fikirkan sesuatu. Dia renung ke arah muka jalan. "Mamat Bukit datang," katanya. TJ dan nenek dia terus merenung ke arah muka jalan masuk ke halaman rumah.
Mamat Bukit terbongkok-bongkok kayu basikal menuju ke arah mereka. Sampai dekat pelantar, Mamat Bukit tongkatkan basikal dan terus duduk dekat sisi Datuk TJ. Dahinya berpeluh dan nafasnya turun naik tercungap-cungap. Datuk TJ tak peduli dengan Mamat Bukit yang nampak agak cemas tu. Dengan tenang, Datuk TJ terus hirup kopi. Pergi buatkan kopi untuk dia, bisik Datuk TJ pada Nenek TJ. Nenek TJ pun bangun. Bila Mamat Bukit dah tenang, Datuk TJ bersuara, "Jadi kau yang jaga dan usahakan tanah Samad Perang? Mana awak tahu?" Samad Perang tanya pendapat aku dan aku setuju. Eloklah kau usahakan tanah dan jaga rumahnya. Aku rasa kau orang yang paling sesuai sekali. Kau sahabat dia. Apa kata anak buah dia yang lain? Jangan bimbang, dia dah serahkan pada anak buahnya, tapi mereka tak nak jaga. Tapi ada hal lain lagi. Apa dia, Mamat? Cakaplah. Menurut Mamat Bukit, sebaik saja dia terima amanat Samad Perang untuk jaga rumah dan usahakan tanah dia, anak saudaranya datang dan mengatakan rumah dan tanah Samad Perang tu ada jin tanah. Datuk DJ terus tepuk bahu Mamat Bukit dan mengatakan semuanya tu karut. Sebab Samad Perang dulu kena penyakit ganjil. Kaum kerabatnya ingat penyakit tu berpunca dari tanah yang dia tinggal. Datuk DJ suruh Mamat Bukit jaga rumah dan usahakan tanah Samad Perang tu. Mamat Bukit hanya anggukkan kepala, setuju dengan Datuk DJ. Lebih-lebih lagi, Datuk DJ dah bagi jaminan yang dia nak tolong kalau ada apa-apa yang berlaku. Lepas minum kopi, Mamat Bukit minta diri untuk pulang. Beberapa minit kemudian, TJ dengan Datuk dia beredar dari pelantar bawah pokok manggis tu masuk ke dalam rumah. Hari dah senja. Suasana beransur menjadi sama-sama. Azan maghrib berkumandang. Pagi tu lepas solat subuh, TJ tidur balik. Bila dia terjaga, dia tengok jam. Dah dekat pukul 8 pagi. Macam biasa, TJ terus buat senaman yang Datuk dia ajar. Lepas senaman, TJ rehat kejap. Bila peluh dah kering, dia terus pergi sungai. Lepas mandi sungai tu, TJ terus pulang ke rumah. Sampai dekat rumah, TJ terkejut. Ada 2 orang wanita tengah duduk dekat pelantar bawah pokok manggis. TJ segera menghampiri wanita tu. Seorang wanita yang pakai baju kurung merah berusia dalam lingkungan 20-an dan seorang lagi wanita yang pakai baju kurung putih berusia kira-kira 50-an. TJ bersuara, "Cari siapa? Awak siapa?" "Saya tuan rumah. Saya ada hajat besar nak jumpa Datuk awak." "Kejap makcik, biar saya pakai seluar dan baju dulu. Kemudian saya panggil Datuk dan nenek saya. Kalau tak silap, mereka pergi kebun pisang." "Jauh ke kebun pisangnya?" "Dekat je, makcik tunggulah." Lepas pakai baju seluar, TJ terus pergi kebun pisang panggil Datuk dengan nenek dia. Tanpa banyak cakap, mereka pun pulang. Bila sampai rumah, nenek TJ terus jemput kedua orang perempuan tu ke dalam rumah dan hidangkan kopi. Menurut perempuan tu, dia datang dari Kulim. Anak perempuan dia nombor 2 ada penyakit. Dah ramai bomoh cakap kena buatan orang. Dia nak minta tolong dari Datuk TJ rawat anak dia. Disebabkan ini hal orang perempuan, Datuk TJ suruh perempuan tu cerita pada nenek TJ. Kemudian Datuk TJ bangun dan terus tarik tangan TJ. "Ke mana Tok?" "Tolong kerja aku dekat kebun pisang. Orang yang datang ni macam mana?" "Biar nenek kamu yang selesaikan." Sampai dekat kebun pisang, TJ tolong Datuk dia mencangkul. Dah masuk tengah hari, barulah TJ dengan Datuk dia pulang. Lepas solat Zuhur dan makan tengah hari, TJ dengan Datuk dia berehat dekat anjung rumah. Kemudian nenek TJ datang. Datuk TJ bersuara, "Apa cerita perempuan tadi? Saya dah suruh mereka datang jumpa awak lepas asar." "Apa halnya?" "Soal rumah tangga. Menurut cerita ni, si suami bersikap dingin dengan isteri. Dalam setahun hanya sekali bersama." Kemudian nenek TJ terus bercerita. Perempuan yang pakai baju kurung putih tu namanya Naimah. Suaminya berniaga kedai uncit. Mereka ada 3 orang anak. Anak yang tua lelaki dah bekerja. Anak yang kedua perempuan namanya Sariah yang datang dengan dia pakai baju kurung merah tu. Anak yang ketiga perempuan dah menikah dan ikut suaminya bertugas di Arau Polis. Suami Sariah ni bertugas sebagai pegawai dalam Angkatan Tentera Laut dan ditempatkan di Butterworth. Umur Sariah dah 23 tahun dan ada 5 orang anak yang masih kecil-kecil lagi. Sebelum menikah dengan Zainuddin suaminya, Sariah bertugas sebagai guru sekolah rendah. Bila dah menikah, terus berhenti atas permintaan suaminya. Di awal perkahwinan,
mereka cukup bahagia bila dah dapat anak 5. Suaminya berubah sikap. Dah tak nak tidur bersama. Bila didesak, suaminya akan mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan. Seperti yang dijanjikan, lepas asar Naimah dan anaknya Sariah pun datang. Mereka terus duduk depan Datuk TJ yang menunggu kedatangan mereka dekat anjur rumah. Datuk TJ bertanya pada Sariah, "Awak menikah dulu macam mana? Maksud saya, ada tak berkenalan dulu sebelum menikah?" "Kami menikah suka sama suka. Kawan sejak di bangku sekolah lagi." "Awak yakin masa berkenalan dulu suami awak tak ada berkenalan dengan orang lain?" "Setahu saya tak ada." "Hubungan awak dengan mertua dan adik serta abang ipar awak macam mana?" "Dengan mertua tak begitu baik. Begitu juga dengan kakak dan ipar yang lain." Datuk TJ tarik nafas panjang dan termenung kejap. Kemudian dia berbisik sesuatu pada nenek TJ. Lepas tu dia suruh TJ pasang tirai. Datuk TJ bersuara, "Disebabkan anak awak perempuan, biarlah orang perempuan yang selesaikannya. Isteri saya akan uruskan hal anak awak. Dia pandai mengurut. Biarlah dia periksa anak awak. Sekarang pergi sebelah tirai sana." Naimah dan anaknya segera berubah tempat duduk di sebalik tirai. Disebabkan kain tirai itu dibuat daripada kain bekas guni yang tebal, TJ tak tahu apa yang berlaku di sebalik tirai tersebut. Datuk TJ duduk ke arah muka pintu dan kedua belah tangannya menekan lantai rumah. Kemudian terdengar suara nenek TJ dari sebalik tirai. "Apa yang mesti saya buat?" "Urut perutnya dari pangkal pusat ke atas. Awak tak usah takut, saya akan ajar." TJ terus duduk dekat tepi datuk dia. Tangan Datuk TJ bergerak-gerak ke sana kemari atas lantai tu, macam dia tengah mengurut badan seseorang. Berhenti dekat situ. Nafsu suaminya dikunci melalui urut yang dibuat tadi. Sariah banyak kurangnya sebagai seorang isteri bila bersama. Tak dapat bagi sesuatu yang baik untuk suami. Dirinya macam papan sekeping. "Apa maksud awak papan sekeping?" "Sejenis ilmu syaitan. Ilmu tu dikenali sebagai ilmu papan sekeping. Kalau terkena pada orang perempuan, hidupnya dah tak bermakna lagi. Macam mana dengan perempuan yang saya urut ni? Sudah terlalu jauh." Kemudian Datuk TJ suruh TJ buka tirai tu dan panggil Sariah duduk depan dia. Naimah pula, mak si Sariah ni, duduk dekat nenek TJ. Datuk TJ bertanya, "Ada benda-benda ganjil yang selalu awak jumpa dalam rumah awak?" Sariah renung ibunya Naimah sambil mengerutkan dahi. Ibunya anggukkan kepala. Sariah mula cerita. Menurut Sariah, dah setahun lebih, setiap Selasa dia jumpa anak-anak ular dekat bilik air. Pada setiap malam Khamis, ada sejenis belalang macam belalang kunyit masuk ke dalam bilik tidur dia. Belalang tu suka hinggap dekat pangkal bilikat dia. Kemudian anak-anak ular hitam tu dijerus dengan air panas. Tapi sebanyak mana yang mati, sebanyak itu yang datang. Belalang pula dia bunuh, tapi datang balik. Datuk TJ terdiam dan merenung keluar rumah. Tiba-tiba macam ada orang baling batu ke dinding sampai salah satu papan dinding rumah tercabut. Bila TJ nak periksa, datuk dia segera tahan dan berkata, "Biarkan papan dinding tu dekat situ. Biar aku yang uruskan." Pelik, tak ada orang yang lalu lalang dekat sekitar kawasan rumah tu. Siapa pula yang baling batu ke rumah waktu siang? Bunyinya ada tapi batunya tak ada. Macam mana papan dinding yang dipaku kuat boleh tercabut? Tak lama kemudian, Datuk TJ suruh Sariah balik dulu. Dia akan cuba ikhtiarkan mana yang boleh. Datuk TJ suruh Sariah datang balik dalam 2 minggu lagi. Kalau tak boleh datang, bagi tahu dia cepat. Datuk TJ yang akan ke sana. Sebelum mereka pulang tu, Datuk TJ bekalkan 2 buku lengkuas dan 2 buku kunyit pada Sariah. Dia suruh Sariah potong 4 lengkuas tu dan letakkan pada 4 penjuru dalam bilik air. Kunyit pun potong 4 dan letakkan pada 4 penjuru bilik tidur. Sebelum letak tu, bacalah surah Al-Fatihah 10 kali dan barang-barang ni jangan dilangkah. Datuk TJ bertanya, "Awak tinggal dekat rumah batu?" "Ya, saya menyewa rumah 2 tingkat." "Bagus, bila awak datang kemari nanti, ceritakan apa yang awak nampak lepas benda-benda tu diletakkan di tempat yang saya katakan. Awak kena buat cepat." "Ya, saya akan balik Batuat hari ini juga." Kemudian Datuk TJ suruh nenek TJ hantar Sariah dan ibunya hingga ke tepi jalan. Sementara itu Datuk TJ terus cari penukul dan baiki papan dinding yang tercabut tadi. Bila dah selesai, Datuk TJ terus duduk dekat muka pintu.
TJ bersuara. "Tok, kenapa? Ilmu papan sekeping tu apa, Tok?" Menurut Datuk TJ, ilmu tu berasal dari salah satu tempat dari selatan benua India. Ilmu tu dibawa oleh orang-orang India Muslim yang datang ke tanah Semenanjung ni. Kebanyakan orang-orang India Muslim yang datang ke sini dah beristeri. Sebelum mereka datang, mereka kenakan ilmu tu pada isterinya. Tujuannya untuk elakkan isteri mereka melakukan perbuatan terkutuk ketika mereka melantau. Bila ilmu tu dikenakan, setiap orang lelaki yang pandang isteri mereka, walau secantik mana pun, tak rasa apa-apa. Orang yang mengamalkan ilmu tersebut biasanya akan simpan sekeping papan keranda orang yang mati berdarah. Papan tu dipotong kecil-kecil dan disimpan dalam peti hitam di suatu tempat yang tertentu. Selalunya peti hitam tu ditanam dalam tanah. Cara mereka membuatnya pula, mereka akan ambil 3 helai rambut perempuan yang gugur atas bantai waktu pagi, dililitkan pada salah satu papan keranda yang dah dipotong halus-halus tu, kemudian ditanam di pangkal pokok atau disimpan. Biasanya orang-orang India Muslim yang merantau bawa ke mana-mana atau dibuang ke laut. Kejam, memang kejam, menganiaya kaum perempuan. Kalau dah sayangkan bini, bawalah ke mana-mana. Buat apa ditinggalkan dengan cara ni? Peliknya, bila sampai ke sini mereka kahwin. Bini yang ditinggalkan terus merana. Kemudian Datuk TJ turun ke tanah dan menuju ke sudut rumah. Dia tengok lukah yang tergantung dekat dahan belimbing buluh. Salah satu lukah tu diambilnya. "Aku nak tahan lukah dekat sungai. Kau pikul lukah ni?" TJ segera sambut lukah yang Datuk dia hulurkan tu. Sepanjang jalan menuju ke sungai tu, Datuk TJ terus bercerita tentang ilmu papas keping ni. Kata Datuk TJ lagi, ilmu papas keping banyak menggunakan mentera dalam bahasa yang susah nak difaham. Banyak menggunakan pemujaan pada hantu syaitan. Bahasanya bercampur aduk. Ada bahasa Hindu tua, ada bahasa Jawa tua dan Siam. Ilmu tu cukup terkenal di kalangan dukun-dukun Siam yang kemudiannya dituntut oleh beberapa orang Melayu secara diam-diam. Mereka berhenti berbual sebab dah sampai di tepi sungai. Air sungai mengalir dengan tenang. TJ bertanya, "Suami Sariah kenakan ilmu tu pada isterinya tu?" "Aku tak fikir begitu. Suaminya orang berpelajaran. Mana mungkin nak buat kerja macam tu?" "Jadi siapa yang punya angkara tu?" "Aku tak tahu. Mungkin jadi secara kebetulan. Tapi tak apalah Tamah, aku akan usaha pulihkan dia. Selalunya kerja-kerja syaitan akan musnah dengan kuasa Allah." Tanpa membuang masa, Datuk TJ turun ke dalam sungai. Dia cari lubuk yang banyak ikan. Dekat situlah dia tahan luka. Okey, sampai sini untuk episod Bercakap dengan Jin pada tahun ni. Kita akan bersambung lagi dalam episod 59 pada tahun depan. Pada yang ada cerita seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Sila subscribe, like dan share video ni. Kita berjumpa lagi di video saya akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Datuk TJ terus tepuk bahu Mamat Perang. Datuk TJ terdiam dan merenung keluar rumah. Tiba-tiba macam ada orang baling batu ke dinding sampai salah satu dinding. Kemudian Datuk TJ turun ke tanah dan menuju ke sudut rumah. Dia tengok lukah yang tergantung dekat dahan pokok belimbing buluh.